Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat sambung semula pengajian kita. Terlalu lama kita berhenti. Pengajian dulunya di Masjid Telipok tu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi taufik pula kita supaya kita dapat sambung pengajian kita. Malam ni insya-Allah akan baca babun haddatsana Bishr bin Hilalin di situ. Jadi sebelum ni dah baca ni di bawah satu tajuk satu banyak di situ babun. Jadi ini pun termasuk daripada situ jugalah. Babun haddatsana Bishr bin Hilal al-Basri qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman 'an al-Jurayri wa haddatsana Harun bin Abdullah al-Bazzaz qala akhbarana Sayyar qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman 'an Sa'id al-Jurayri wal ma'na wahidun. Maksudnya wal ma'na wahidun, sebelum wal ma'na wahidun tu ada beberapa nama bagi Syekhut Tirmizi. Haddatsana Bishr bin Hilal, satu Bishr, kemudian wa haddatsana Harun bin Abdullah. Maksudnya Imam Tirmizi ni dia riwayat hadis ni daripada dua orang syekh dia melalui sanad masing-masing. Bila imam-imam hadis ni mereka sebut syekh-syekh mereka dalam satu sanad ni serentak 2-3 orang, biasanya mereka sebut selepas daripada nama syekh mereka tu, syekh bagi imam tu, imam akan tulis pengarang kitab akan tulis wal ma'na wahidun. Begitu. Maksudnya walaupun riwayatnya datang daripada dua orang syekh, makna maksud bagi hadis tu satu, sama. Tidak ada beza maksud. Wal ma'na wahidun. Kalau yang Imam Tirmizi tu ambil daripada dua orang syekh, contohnya maksud wal ma'na wahidun ni, wal ma'na wahidun walau ikhtalafa alfazuhuma, akan jadi begitu. Kalau lebih daripada dua, maksudnya wal ma'na wahidun walau ikhtalafu alfazuhum, buat jamak, begitulah. Jadi itu kebiasaan a'immah hadis dalam kitab-kitab hadis lain pun
seperti dalam kitab Sahih Muslim dan lain-lain ada juga, tapi kita dapati kebanyakan guna cara itu ialah Imam Tirmizi. An Nabi Uthman an Hanzalah al-Usaidi wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Hanzalah al-Usaidi, dia tu adalah salah seorang daripada kutab jamak. Jamak bagi katib, katibu Rasulullah, penulis wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna jamak kutab min tabaidiyah, salah seorang daripada katib wahyu. Ramai. Katib wahyu bagi Rasulullah SAW ni Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit Al-Ansari, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hanzalah Usaidi yang sebut nama tadi, Khalid bin Sa'id ibn al-As, Aban bin Sa'id, Ala bin Hadrami radhiyallahu anhum. Jadi dalam ramai-ramai itu apa nama Alhamdulillah. Dalam ramai-ramai itu Ubay bin Ka'ab, dialah yang mula-mula sekali menulis wahyu Rasul dengan Rasulullah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam ramai-ramai itu yang istiqamah menulis wahyu di sisi Rasulullah. Di samping Rasulullah SAW ada dua orang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua itu istiqamah. Wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi Abi Bakrin, sesungguhnya dia Hanzalah lalu melintasi di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah seorang sahabat masyhur, ternama, masyhurnya dia dengan gelaran Ghasilul Malaikah. Malaikat bagi mandi dia semasa dia mati syahid di peperangan Uhud tu. Baru saja dia kahwin, malam pertama bangun pagi dia nak mandi. Hanzalah, sekejap. Hanzalah yang seorang yang ceritanya Ghasilul Malaikah tu, malam perkahwinan tu, malam pertama baru dia nak mandi. Bunyi apa nama, perlunya bantuan untuk peperangan, dia tak sempat mandi, dia terus pergi. Kemudian dia mati syahid. Jadi malaikat-malaikat bagi mandi
nanti saya semak balik. Hanzalah ni juga ke, tapi dalam hadis ni Hanzalah ni dia, kita akan baca apa nama kisah dia. Dia mari bagi tahu Rasulullah SAW keadaan dia bila duduk bersama dengan Rasulullah SAW tu, keadaan dia lain. Bila balik daripada ahli keluarga lain, nanti saya semak balik. Hanzalah ni juga ke ataupun berbeza? Baik. Annahu marra bi Abi Bakrin. Hanzalah lalu di sisi Abu Bakar. Wa huwa yabki. Dalam keadaan dia tu, Hanzalah tu menangis, sambil menangis. Faqala ma laka ya Hanzalah. Abu Bakar As-Siddiq kata, tanya, apa terjadi bagi engkau, wahai Hanzalah? Qala Hanzalah jawab kata, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakrin. Hanzalah dah jadi munafik, wahai Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzakiruna bin nari wal jannati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kami dengan neraka dan syurga, ka'anna ra'ya 'ainin, seolah-olah keadaan kita ni sedang melihat syurga neraka di hadapan mata. Begitu keadaannya bila ada di sisi Rasulullah SAW mendengar tazkirah nasihat daripada Rasulullah SAW tu, keadaan kami macam tu. Fa'idha raja'na, apabila kami kembali ke rumah, ke sisi ahli keluarga, afasnal azwaja, bila bergaul dengan isteri ahli keluarga, wadai'ata, dan juga dengan urusan-urusan kehidupan seperti pertukangan dan keraf tangan dan sebagainya. Bila sampai dekat ahli keluarga sibuk dengan kerja-kerja tu, wanasina kasira, kami banyak dah lupa, maknanya dah lupa syurga neraka, pesanan-pesanan terima daripada Rasulullah SAW perlahan-lahan dah kurang. Falamma ra'ahu qala fa wallahi inna kathalika. Abu Bakar As-Siddiq kata, sesungguhnya, demi Allah, sesungguhnya kami juga begitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kata, samalah dia pun begitu juga. Ketika berada di samping Rasulullah SAW tu, begitulah keadaannya, seolah-olah duk nampak syurga neraka dah. Bila di belakang Rasulullah SAW sampai dekat ahli keluarga, sibuk dengan urusan-urusan, ketika tu pelan-pelan lupa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kata kepada Hanzalah, intalik bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergilah bersama dengan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ajak Hanzalah pergi menghadap Rasulullah SAW, nak bagi tahu keadaan dah jadi macam tu. Fantalaqna, kemudian kami pergi.
Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Hanzalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, malaka ya Hanzalah? Mungkin Rasulullah SAW dah dapat dah nampak kegelisahan ataupun kerisauan daripada Hanzalah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, malaka ya Hanzalah? Apa terjadi bagi engkau, wahai Hanzalah? Qala nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah kata, Hanzalah dah jadi munafik ya Rasulullah. Depan Rasulullah SAW lain, di belakang Rasulullah SAW lain. Itu banding diri dengan munafik. Seperti mana di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan orang mukmin, mereka kata, qalu amanna, kami beriman sama seperti kamu. Bila jumpa dengan orang kafir, mereka kata, inna ma'akum, kami bersama dengan kamu. Sama-sama kafir, hanya bergurau dengan mereka. Begitu. Maknanya munafik ni di hadapan lain, di belakang lain, zahir benda lain, sembunyi benda lain. Jadi Hanzalah takut jadi begitu. Bila di hadapan Rasulullah SAW keadaan dia lain, bila di belakang Rasulullah SAW, dah ubah lagu lain. Jadi dia bimbang, dia pun sama dengan munafik juga. Itulah dia kata Hanzalah dah jadi munafik. Takunu indaka tuzakiruna bin nari wal jannati. Jadi dia cerita balik keadaan dia seperti mana dia bagi tahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, takunu indaka, kami berada di sisi Tuhan ketika itu, tuzakiruna bin nari wal jannati, Tuhan memberi peringatan kepada kami dengan neraka dan syurga, hatta ka'anna ra'ya ainin, seolah-olah kami melihat di hadapan mata. Maknanya syurga neraka dah ada di hadapan mata. Maknanya meningkat iman begitu kuat ketika bersama dengan Rasulullah SAW tu. فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ. Apabila kami kembali ke rumah, kami bergaul dengan ahli keluarga, isteri, dan urusan-urusan, wanasina kathira, dan kami dah pun lupa banyak. Tazkirah Rasulullah SAW tu, yang dia nampak syurga, neraka pun pelan-pelan tak nampak dah, hilang. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah kata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tadumuna daripada dawam, alal halil lati taqumuna biha min indi, seandainya kamu kekal sentiasa di atas keadaan yang mana kamu berdiri dengan keadaan itu di sisi aku." Maksudnya, kalaulah kamu boleh ada berterusan dengan keadaan seperti mana ada di sisi aku, la safahat kumul malaikatu fi majalisikum, tentunya malaikat jabat tangan kamu di tempat-tempat duduk kamu, wa ala furushikum, dan di atas hamparan-hamparan kamu, wa fi turuqikum, dan di
jalan-jalan kamu, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, dan akan tetapi wahai Hanzalah, keadaan seperti itu hanya akan ada seketika begitu. Maknanya tidak akan kekal dalam satu keadaan begitu. Maknanya terkadang akan ada dalam keadaan hadir begitu, kadang-kadang hilang begitu. Maknanya jadi maksudnya ketika dapat menghadiri keadaan-keadaan seolah-olah duk nampak syurga neraka, ketika tu cenderung hati ke arah tu, tunailah hak-hak bagi Tuhan kamu, hukukullah, tunaikan hukukullah. Dan ketika kurang keadaan tu, jadi sempurnakanlah bahagian-bahagian bagi diri, ahli keluarga. Jadi itulah kebiasaan bagi manusia. Dia tidak akan ada dalam satu keadaan tetap dia tu seolah-olah duk nampak syurga neraka tetap gitu, tidak. Itulah maksud al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman bagi seseorang mukmin ni ada ketika menambah, ada ketika kurang, begitu. Jadi ketika meningkat iman, dia ada kekuatan, ingat Allah Subhanahu wa taala, rajin amal ibadat. Dan ketika lemah iman, ketika tu malas nak buat amal ibadat, lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu biasa bagi seseorang manusia. Jadi memang sifat manusia begitu. Sebabnya dalam hadis lain pun ada, dalam riwayat lain pun ada, di sisi manusia ada malaikat dan juga syaitan. Malaikat akan dorong ke arah kebaikan, syaitan akan dorong ke arah kejahatan. Jadi ketika dapat dorongan kuat daripada malaikat, jadi manusia, hamba Allah tu, mukmin tu, akan cenderung kepada kebaikan. Bila dorongan syaitan tu terlalu kuat, dia akan hanyut buat maksiat. Dan juga manusia, dalam diri manusia ni ada dua sifat, sifat malakiyah dan juga sifat bahimiyah. Satunya sifat malaikat, satu lagi sifat kebenatangan. Maksudnya manusia ni acuan daripada dua sifat tu. Kalaulah setiap keadaan berada dalam keadaan tu nampak syurga neraka, itu maknanya dah jadi seolah-olah malaikat. Kalau setiap masa jahat saja, langsung tidak ingat Allah, itu dah jadi seolah-olah syaitan. Jadi manusia ni tidak gitu, campur dua tu sifat. Malaikat pun ada, sifat kebenatangan pun ada. Jadi bila sifat malaikat tu menguasai, kurang sifat kebenatangan tu, ketika tu manusia dapat meningkat iman, rajin buat amal ibadat. Ketika sifat kebenatangan tu menguasai, ketika tu manusia rajin nak buat maksiat, hilang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptaan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala memang di atas sifat tu. Jadi
akan ada dua keadaan. Terkadang ingat Allah Subhanahu wa taala, terkadang terlupa. Jadi itu tidak menjadi masalah, biasalah. Jadi sahabat-sahabat pun berlaku begitu. Nabi SAW pun dah bagi nasihat seolah-olah wujudnya keadaan seperti itu tidak menjadi kesalahan kalau dah ada di atas satu sifat tetap seperti sifat malaikat. Sepenuh masa dia nampak syurga neraka, malaikat pun akan jabat tangan. Maksudnya itu memang mulia. Tapi Nabi SAW bersabda, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, itu sifat seperti itu, keadaan seperti itu akan ada hanya seketika-seketika, begitu, tidak akan ada sepenuh masa. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahihun. Haddatsana Suwaidu قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak salah seorang daripada kamu tidak menjadi mukmin yang sempurna iman. La yu'minu ay la yu'minu imanan kamila, sehingga dia menyukai bagi saudaranya muslim, li akhihi ay li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi, apa sahaja dia suka bagi dirinya, ma yuhibbu li nafsihi ay jami'u ma yuhibbuhu li nafsihi, hanya semua perkara yang dia suka untuk diri dia, dia suka juga untuk orang Islam yang lain. Jadi apa kita suka untuk diri kita? Kita suka orang buat baik kita, orang buat jahat kita tidak suka. Kita suka orang senyum kita tak mahu orang duk jeling kita. Kita suka orang buat baik kita suka orang buat jahat dengan kita. Itulah, kita pun ke semua keadaan tu kena suka balik kepada orang Islam yang lain. Jadi maknanya kita kena usaha supaya kita ni juga suka kebaikan bagi orang lain. Dan kita jangan menyusahkan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Jadi apa yang suka orang buat kita, kebaikan-kebaikan, kita suka, kita bagi juga kebaikan-kebaikan seumpama itu kepada saudara Islam yang lain. Yang tidak suka buat pada kita kezaliman dan sebagainya, kita pun jangan menzalimi kepada orang Islam yang lain. Itulah satu sabdaan Rasulullah SAW begitu lengkap. Jadi kalau boleh ke semua orang boleh beramal betul-betul, maksud hadis ni boleh menghayati hadis ni, dunia akan aman. Orang kita suka, orang tidak zalim kita. Jadi kita pun tidak zalim kepada orang lain. Orang kita suka, orang buat baik kita. Jadi kita juga kena buat baik kepada orang. Jadi aman. Tidak akan ada masalah antara orang Islam satu sama lain. Jadi sekarang jadi masalahnya, kita suka orang respect kita. Kita pula suka dengan orang lain buat benda yang tidak baik. Jadi situlah
sikap-sikap seperti itulah timbulkan banyak masalah. Kalaulah kita turut betul-betul kehendak Rasulullah SAW, kehendak Allah dan Rasul, semuanya selamat. Hadza haditsun sahihun. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Musa qala akhbarana Abdullah bin al-Mubarak akhbarana Laits bin Sa'd wa ibn Lahiyata an Qais bin al-Hajjaj qala haddatsana Abdullah bin Abd al-Rahman قال أخبرنا أبو الوليد أخبرنا ليث بن سعد حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد sama tadi عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata, saya berada pada suatu hari di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Abdullah bin Abbas gendong di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyahut. Rasulullah sallallahu panggil, wahai ghulam, wahai budak. Abdullah bin Abbas memang budak. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tu, umur dia baru belasan tahun, antara 11-12 tahun begitu. Inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajar kepada engkau beberapa kalimah. Kalimah maksud di sini kalam, yaitu ihfazillah yahfazka. Hendaklah engkau pelihara Allah Subhanahu wa taala. Pelihara Allah maksudnya memelihara perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah. Yahfazka. Tentu Allah Subhanahu wa taala pelihara engkau di dunia daripada afat dan juga di akhirat nanti daripada pelbagai siksaan. Wa in ista'anta fasta'in billah. Ihfazillah tujidhu tujahaka. Hendaklah engkau memelihara Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hendaklah engkau menuruti perintah Allah dan menghindari daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala tujahaka ay amamaka, di hadapan engkau. Maksudnya sentiasa Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Maknanya hendaklah engkau tunai hak Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau daripada kejadian tidak diingini di dunia dan juga di akhirat nanti. Idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau hendak meminta, idza sa'alta ay idza aradta as-su'ala fas'alillah wahdahu. Dan minta apa-apa, engkau mintalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah yang mampu memberi dan dialah yang mampu menghalang daripada kemudaratan dan sebagainya. Jadi mintalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menolong, membantu, memberi. Kalau minta sesama makhluk, tak banyak kali dia tidak akan bagi sekali dua, kemudian dia dah jemu, dia tak berapa nak bagi dah,
mungkin dia halau, akan berlaku, boleh berlaku macam-macam. Kalau minta di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan jemu. Dia akan bagi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Begitu juga apabila engkau hendak minta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bab taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga urusan-urusan dunia yang lain termasuk urusan akhirat, nak minta pertolongan apa-apa, hendaklah engkau minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sahajalah tepat kita bergantung. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah umat keseluruhannya, seandainya umat himpun di atas membantu engkau, ayyan fa'uka, untuk membantu mereka membantu kepada engkau dengan sesuatu perkara, tentu mereka tidak akan mampu membantu kepada engkau kecuali dengan sesuatu perkara, sesuatu bantuan yang mana Allah Subhanahu wa taala dah takdirkan bagi kamu. Itu saja. Dah tentu itu saja akan dapat. Walaupun pakak nak bantu banyak-banyak pun, semua bantuan tidak akan sampai. Hanya akan sampai yang Allah Subhanahu wa taala dah tentu setakat itu akan sampai bantuan. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Begitu juga umat keseluruhannya kumpul untuk memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu kemudaratan, tentu mereka tidak mampu memberi mudarat kepada engkau kecuali dengan perkara ataupun kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala dah pun tentu bagi engkau. Itu saja. Maknanya pakar-pakar nak bagi susah, seseorang mau bagi susah banyak-banyak, tapi kalau Allah dah Subhanahu wa taala dah tentu dia akan menerima kesusahan, itu saja. Kalau tak, walaupun pakar usaha, tidak akan dapat menyusahkan seseorang. Jadi maksudnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada takdir, ke semua apa yang berlaku di atas muka bumi, sama ada kebaikan ataupun kemudaratan, semuanya mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam. Takdir ni dah pun tulis di lauh mahfuz, telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan kertas pun telah kering. Maknanya dawat sudah kering. Maknanya sekian lama dulu lagi dah pun siap tulis takdir manusia ni, makhluk-makhluk ni. Jadi akan berlaku mengikut takdir, mengikut penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Hadza haditsun hasanun sahihun. Jadi pesanan-pesanan begitu baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Abbas, khusus umumnya kepada umat dia. Hadza haditsun hasanun sahihun. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي
قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. Baik. Anas bin Malik kata, seorang lelaki, yakni seorang sahabat, tidak sebut nama di sini, dia kata, ya Rasulullah, adakah saya mengikatnya, maksud di sini unta, mengikat unta, aqiluha ay hal aqilul ba'ira, aqilu ay asyuddu, adakah saya mengikat unta, wa atawakkalu, dan saya tawakal, serah kepada Allah, ataupun utliquha ay arsalaha, ataupun saya melepaskan unta. Nak lepas dia, nak pergi mana pergi, cari makan. Wa atawakkalu, dan saya tawakal. Tambat dulu unta, tawakal ke, ataupun tak, tanpa saya tambat unta, lepas. Begitu kemudian saya tawakal. Yang mana satu patutnya saya lakukan? Qala i'qilha. Nabi SAW bersabda, tambatlah unta tu. Jadi aqilu daripada asal iqal. Iqal ni bahasa Arab tu dah dimelayukan panggil igal. Jadi yang bulat, hitam bulat atas kepala tu. Jadi atas kepala, bila nak menerumkan unta, nak bagi duduk, bila unta tu duduk, ambil igal tu, atas lutut unta. Jadi supaya kita dah handbrake kereta lah. Unta tak boleh nak bangun. Jadi mudah orang nak naik, nak turun, nak buat naik barang, nak buat turun barang. Itu aqilu. Maknanya tambat unta dengan cara tu. Kemudian tawakal ataupun tambat ikat tali mana-mana. Biar dia duduk diam situ, tak boleh nak cabut lari. Tawakal ataupun lepas begitu, kata tawakal tu ala Allah. Yang mana satu sepatutnya buat? Nabi SAW jawab, kata tambat dulu, kemudian tawakal. Qala Amr bin Ali, qala Yahya, wa hadha indi hadithun munkarun. Amr bin Ali kata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarhi wa Ta'dil. Hadis ini di sisi aku hadis munkar. Munkar maksudnya mukhalafatud dha'ifi lisiqat. Hadis yang datang riwayat daripada rawi dhaif tu bercanggah dengan hadis yang datang riwayat daripada rawi siqah yang ramai. Maknanya bercanggah tu terkadang berlaku dalam sanad, kadang ada berlaku dalam matan hadis, lafaz hadis bercanggah. Jadi maksud daripada hadis tu tidak menjadi masalah, mungkin menjadi munkar di sini dari segi sanad dia. Qala Abu Isa, wa hadha hadithun gharibun min hadis Anas
Imam Tirmizi pula kata ini adalah hadis gharib. Daripada hadis Anas, la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, dan kami tidak menganggap sebagai ma'ruf bagi hadis ni kecuali daripada tarik ni, melalui tarik ini sahaja. Wa qad ruwiya an Amr ibn Umayyah ad-Damri an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwu hadha, dan diriwayatkan daripada Amr bin Umayyah ad-Damri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama hadis ni. Jadi maksudnya Imam Tirmizi daripada waqad ruwiya ni, hadis bab tu yang kata Said Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata munkar tadi, ada sokongan daripada tarik Amr bin Umayyah ad-Damri. Jadi disebabkan hadis tu dianggap munkar, dhaif lah. Walaupun begitu, disebabkan ada tarik yang sokong. Jadi dhaif tadi boleh naik hasan li ghairihi. Itulah cara Imam Tirmizi. Kalau dia tidak masuk hadis tu, dia sendiri pun tahu hadis ni Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata munkar tu, dia sendiri tulis. Lepas tu dia tahu juga daripada Amr bin Umayyah tu ada riwayat lain tu. Sebaik-baiknya tidak masuk munkar tu, ambil masuk sanad lain tidak munkar tu. Bukan tak boleh. Imam Tirmizi boleh buat. Di sisi dia ada banyak sanad. Satu-satu hadis dengan banyak-banyak sanad. Sampai ratusan ribu hadis dia dah hafal. Hafizul hadis. 100,000 hadis dia dah hafal. Tapi kita kena faham kehendak Imam Tirmizi, uslub Imam Tirmizi daripada mula sampai khatam. Memang cara dia begitu. Hadis bab ni dia akan masuk hadis kadang-kadang dhaif, kadang sanad terputus, dia sendiri akan bagi tahu. Qala Abu Isa hadha hadithun munqati'un. Dia sendiri akan bagi tahu. Qala Abu Isa hadha hadithun dha'ifun inda ahli al-hadis. Dia sendiri bagi tahu. Tapi selepas daripada tu dia akan bagi tahu. Qad ruwiya, diriwayatkan lagi hadis ni daripada sanad tu, sanad ni dia akan masuk. Maknanya sanad yang dia masuk kemudian tu sebagai penyokong, penampung kepada hadis dulu, kepada dhaif tu, penampung dhaif tu. Dengan cara tu hadis dhaif, dengan cara tu Imam Tirmizi mau isyarat hadis dhaif yang ada di bawah tajuk bab tu dah naik kepada hasan li ghairihi. Itu cara Imam Tirmizi. Jangan kita pandang hadis bab dhaif, munqati', ada rawi majhul, setakat tu kita tengok nak hukum dan nak kata Imam Tirmizi ni suka bawa hadis dhaif saja dalam Sunan Tirmizi, dia banyak dia bawa. Jangan begitu. Faham betul-betul kehendak Imam Tirmizi tu dan uslub Imam Tirmizi, macam mana dia bawa tu. Kalau tahu, tak jadi masalah dengan Imam Tirmizi dan juga kitab Sunan Tirmizi. Nahwu hadha, maksudnya ada sanad lain seumpama hadis tadi. Nahwu hadha ay nahwal hadisil mutaqaddami atau bimakna, semakna dengan hadis bab tu. Makna sama, mungkin lafaz hadis tu berbeza. Itu isyarat daripada nahwu. Kalau hadis dah sebut di bawah tajuk,
kemudian mempunyai sanad sebagai penyokong kepada sanad hadis bab tu. Kemudian kalaulah tulis mislu hadza, itu bermakna hadis dah sebut dengan hadis tidak sebut bagi sanad. Kemudian tu lafaz hadis pun sama, makna pun sama. Itu banyak kali dah kita dah dengar, supaya tidak lupa. Ingatkan semula. Haddatsana Abu Musa al-Ansari qala akhbarana Abdullah ibn Idris akhbarana Syu'bah an Buraid ibn Abi Maryam an Abil Hawra as-Sa'di qala qultu lil Hasan ibn Ali ma hafizta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abil Hawra as-Sa'di dia kata, saya kata kepada Hasan bin Ali, apakah yang engkau dapat memelihara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang engkau hafal? Ingat, menghafal hadis daripada Rasulullah. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali kata, saya hafal, menghafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada satu hadis iaitu ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan engkau kepada perkara yang tidak meragukan engkau. Maknanya bila berdepan dengan ragu-ragu, jadi tinggal yang ragu tu, ambil yang tidak ragu. Jadi yang ragu-ragu ni biasanya di situ ada masalah, mungkin bercanggah dengan syarak dan sebagainya. Sebab tu tinggal perkara-perkara yang menjadi ragu-ragu, tidak jelas sama ada berkaitan dengan perkataan, amalan dan lain-lain, tinggal saja. Fa inna sidqa tuma'ninatun, sesungguhnya kebenaran itu menenangkan. Wa innal kizba ribatun, dan sesungguhnya pembohongan itu meragu-ragukan. Maksudnya kebenaran tenangkan hati, dan pembohongan itu menyusahkan hati. Jadi tinggal pembohongan itu turut, kebenaran itu. Wafil hadis itu satun, hadis ni mempunyai kisah yang panjang. Jadi Imam Tirmizi tidak masuk semua, sekadar dia sesuai dengan bab dia. Hadza haditsun hasanun wa Abul Hawra as-Sa'di ismuhu Rabi'atu bin Syaibana. Abul Hawra yang dalam sanad tadi ada Buraid bin Abi Maryam, riwayat daripada dia tu. Nama dia Rabi'ah. Jadi ini adat kebiasaan Imam Tirmizi, bila dia dah sebut dalam sanad dengan kunyah, gelaran, disebabkan ada gelaran yang sama, orang lain takut tukar rawi. Bila tukar rawi ini bermasalah. Rawi yang Imam Tirmizi sebut dalam sanad tu, contohnya rawi siqah. Kalau dah tukar dengan orang lain, sekiranya orang lain tu tidak siqah, jadi hadis yang Imam Tirmizi dah tentu sebagai sahih ataupun hasan, orang datang kemudian akan kata ini dhaif, rawi ini rawi dhaif. Jadi Imam Tirmizi
daripada awal-awal dah jaga. Ini yang saya maksudkan. Abul Hawra As-Sa'di ni nama dia Rabi'ah bin Syaiban, bukan orang lain. Jadi ini pengesahan daripada dia, rawi yang dia bawa ni orang ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Syu'bah an Buraid nahwahu ay nahwal hadis al-mutaqaddam atau bima'nahu. Berarti mana dah bagi tahu tadi. Haddatsana Zaid bin Akhzam al-Ta'i al-Basri قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata zukira rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ibadatin wa ijtihadin. Diceritakan tentang seorang lelaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di segi ibadat dan kerajinan dia. Wa dzikra akharu bi ri'atin, dan disebut yang lain pula dengan wara' dia, wara' menjauhi diri daripada dosa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'dalu birri'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak dapat disamakan dengan wara'. Maksudnya kalau banding rajin ibadat dengan wara', menjauhi diri daripada dosa tu, kalau nak banding, wara' tu lebih afdal. Balil wara'u a'zamu fadla. Hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi. حدثنا هناد وأبو الزرعة وغير واحد قالوا أخبرنا قبيصة عن إسرائيل عن هلال بن مقلاس السيرافي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا sesiapa memakan makanan halal, tayyiban ay halalan, wa amila fi sunnatin, dan dia beramal menepati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aminan nasu, dan orang ramai terasa aman, bawa'iqahu, daripada kejahatannya. Bawa'iq maksud di sini al-muradu asyurur, kejahatan seperti kezaliman, penipuan, menyakitkan orang dan sebagainya. Orang ramai terasa aman. Maknanya dia tidak mengganggu orang lain, tidak menzalimi, tidak menipu, tidak menyakiti. Dakhalal jannah, orang tu masuk syurga. Maknanya sifat-sifat mahmudah ada dengan dia. Faqala rajulun ya Rasulullah inna hadzal yawma fin nasi lakatsir. Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki, yakni seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini di kalangan orang ramai ini ada banyak, maknanya orang yang mempunyai sifat makan halal, amalan menepati dengan sunnah, mengamankan orang lain adalah banyak.
Maksudnya apa akan jadi pada masa akan datang? Akan kekal banyak begini ke? Akan ubah keadaan lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasayakunu fi qurunin ba'di." Maka terus akan berada pada abad-abad setelah wafat aku. Maksudnya seperti mana orang-orang yang mempunyai sifat ada banyak pada hari ini, akan datang juga akan ada juga banyak orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل. حدثنا عباس بن محمد قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن هلال بن مقلاس نحو حديث قبيصة عن إسرائيل. حدثنا عباس الدوري قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله, barang siapa memberi kerana Allah, tidak ada tujuan lain, dan menahan daripada memberi dan sebagainya, itu pun kerana Allah, maknanya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Wa mana'a lillah, dan menahan daripada perkara yang tidak baik, itu juga untuk mendapatkan keridaan Allah. Wa ahabba lillah, dan mengasihani satu sama lain kerana Allah, tidak ada apa-apa kepentingan diri. Wa abghadha lillah, benci pun di atas matlamat untuk mendapatkan keridaan Allah, bukan mengikut nafsu. Wa ankaha lillah, nikah kahwin juga untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa saja amalan-amalan kebaikan dia lakukan, tidak ada tujuan lain, hanya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad istakmala imanahu, imannya dah sempurna. Maknanya itu tanda-tanda orang sempurna iman. Apa sahaja dia buat, tidak ada apa-apa kepentingan diri, kepentingan untuk dunia, semata-mata nak keridaan Allah. Itu tanda orang sempurna iman. Hadza haditsun munkarun hasanun. Ini pelik. Munkar lagi hasan. Maksudnya seperti tadilah, munkar daripada dhaif. Kalau kita tengok dalam senarai darajat jarah, munkar ada pada taraf 3, tahap 3. Jadi berdasarkan kaedah kajian daripada muhaddisin, kalau rawi ada pada peringkat jarah 1 hingga 3, hadis riwayat daripada rawi-rawi itu boleh jadikan syahid dan juga mutabi'. Itulah kaedah-kaedah perlu kita jaga. Jangan bunyi dhaif tu nak tolak. Itu penyakit moden, penyakit akhir zaman. Imam-imam dulu, muhaddisin mu'tabar dulu tidak bawa kaedah begitu. Munkar pun
disebabkan ada lagi sokongan tarik lain, dia boleh naik lagi kepada darajat lain lebih baik daripada munkar tu. InsyaAllah. Sambung. Ingatkah malam ni malam pertama bagi panas enjin nak baca sikitlah sampai abwab ni. Ingatkah mungkin sudah awal ke? Jadi kalau sudah tu nak bagi tahulah. Ni dah sampai stesen, sebab ingat Ustaz Azmi di telefon, kalau kita baca masanya tak cukup lagi 1 jam. Kalau dah sampai stesen, selalu dia bergurau, dia kata apa, dah sampai stesen, boleh berhenti dah. Jadi kita pun berhentilah awal. Ingat tadi tu. Tapi alhamdulillah bukan berhenti awal, dah lebih tak apa. InsyaAllah kita akan sambung. Abu sifatil jannati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah.